Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bincangkan di beberapa topik yang dah kita belajar, kan. Soalan contoh-contoh soalan exam lah yang saya target mungkin akan masuk dalam exam pertengahan tahun kamu nanti, kan, yang tak tahu bilanya. Okey. Okay. Tapi exam tetap akan ada, kan. Exam tetap akan ada, tak tahu bila tak apa kemudianlah, kan. Okey. Sini kita tengok contoh saya bagi sini, soalan dia saya melibatkan function, ada quadratic function, ada apa? Indices log sedikit, kan. Okey. Sampai situ je lah yang saya masukkan. Ada sikit je saya ambil persamaan equation, simultaneous equation, satu soalan je contoh, kan. Okey, saya tak ambil kebat pun, satu soalan kebat pun tak ada. Kan, cuma kita target soalan-soalan jenis macam ni sepatutnya pelajar dah boleh jawab lah, kan. Okey, jom kita tengok. Kita mula, yang pertama adalah soalan fungsi. Fungsi memang confirm kamu boleh jawab lah. Okey, diberi suatu fungsi, saya reka sendiri ayat dia, kan. Okey, suatu fungsi f diberi sebagai fx sama dengan 3x tambah 2, kan, kat sini. Jadi kamu tengok soalan dia yang pertama, dia minta apa kat sini? Image bagi 2. Image bagi 2. Apa image? Okey, dalam fungsi, kalau kita ada contoh macam soalan ni lah. Saya contoh kat sini, kan. Fx sama dengan 3x campur 2 ni. Kamu kena ingat, cerita dia. X ni dengan x ni sama, cerita dia x saja. X dua-dua ni adalah objek. Objek. Okey, fx dia sama dengan ni. Semua ni. Semua ni adalah image. Okey, X saja objek. X adalah objek. Jadi kita panggil dia objek. Adalah sama dengan X. X tu adalah objek. Okey. Jadi contoh soalan ni simple lah. Dia kata image bagi 2 maksudnya objek dia adalah 2. Jadi F2 sama dengan 3, 2 tambah 2 sama dengan 8. Dia senang je rasanya. Nak faham je soalan dia. Tak susah mana pun. Okey. Kemudian tengok. Objek bagi 5. Sekarang dia nak objek pula. Dia nak objek. Bila dia nak objek, maksudnya yang dia bagi ni adalah apa? Image. Dia nak objek. Image. Siapa image? Image adalah fx. Fx keseluruhan adalah image. Okey? Jadi saya akan masukkan kat situ, gantikan tempat belah sini pula. Jadi 5 sama dengan 3x tambah 2. Kita nak dapatkan objek. Objek siapa? X. 3x, 5 tolak 2, 3. X sama dengan 3 bagi 3, 1. Oleh sebab itu, jawapan kita adalah objek bagi 5 ialah 1. Kamu tak payah tulis macam ni ayat dia sesungguhnya, kan. Ni cukup. Bagi cantik. X sama dengan 1 pun dah boleh dah. Okey? Sabrina Syafika. Mana lagi hilang? Tadi saya tengok macam Hanis ada. Salah kelas ke? Okey. B. Soalan B pula kita tengok kat sini. Cerita dia, dia bagi fungsi juga. Ada satu fungsi dia bagi kat sini. Fungsi yang diberi adalah hx. Yang ni hx sama dengan ax tambah b. Dan dia bagi yang kedua. Apa fungsi kedua? Dia bagi h square. Soalan ni favorite. Kamu selalu boleh jumpa dekat mana-mana buku latihan. Dia bagi satu single, satu lagi square. Jadi soalan ni suruh cari apa? Suruh cari nilai A dan B. Kan? Itu apa nak buat? Kita kena buat fungsi gubahan. Ni kena jadikan ni. Ni kena jadikan ni. Ni jangan usik. Ni jadi ni. Ni saya akan buat H kuasa 2 sama dengan H. H maksudnya H masuk dalam H. Dalam exam janganlah buat macam ni. Ini explanation. Kan? Ini saya nak ajar kamu. Dalam exam jawab terus je. Terus pergi sini je. Maksudnya apa? Buka H yang masuk. Jadi kita buka kat mana? Dekat X. A buka tambah B. Yang masuk, H juga yang masuk adalah AX tambah B. Dia sendiri masuk. Dia buka, dia masuk. Expand. A kuasa 2X
tambah AB tambah B. Sekarang kita dah boleh compare. Kan compare dengan apa? Sebelah. Sebab ni H square, ni pun H square. Jadi yang ada X ni sama dengan yang ada X, yang tak ada X sama dengan tak ada X. Kita boleh samakan. Jadi yang ada X ada A square X. Saya ambil. Ni A square X sama dengan 9X. Kamu boleh tulis A square sama dengan 9 pun tak apa, tak ada masalah. Kan? Macam mana pun X ni mati. A sama dengan square root of 9 dapat 3. Selesai satu. Okay, betul tak syarat dia? Dia kata A lebih besar kosong, betul. Kemudian kita boleh dapat yang ni pula. AB campur B sama dengan negatif 16. A berapa? 3. 3B campur B sama dengan negatif 16. 3B campur B. 4B sama dengan negatif 16. Dan B akan dapat negatif 16 bahagi 4, negatif 4. Selesai. Okey. Wah, dah dapat 3 markah je ni. Kan? Tapi kena ingatlah 3 markah tetap markah. Yang penting kamu kena jawab betul dalam exam kan. Okey, itu contoh satu soalan. Kita dah masuk satu contoh soalan fungsi. Satu contoh. Isyraq, betul ke kelas ni? Betul, betul. Oh, betul lah. Dah ada 3 orang salah masuk kelas. Sekarang dah banyak kelas serentak dah terkejut. Tiba-tiba budak sains masuk, budak bio masuk. Aduh. Kita masuk nombor 2 kan. Okey. Nombor 2 saya buat dekat sini saya salin. Saya punya dah buat pen saya dah kekeringan sikit, jadi pakai marker senang kan. Fx sama dengan 8 tolak 2 X tolak 4 kuasa 2. Okey, bila kamu jumpa benda macam ni, kamu jangan expand. Kan? Jangan expand lagi. Kamu kena susun dalam bentuk yang kita faham. Okey, apa yang bentuk kita faham? Bentuk kita faham adalah bentuk Fx sama dengan A X campur P kuasa 2 campur Q. Bentuk ni. Susun bagi cantik. Negatif 2 X tolak 4 kuasa 2 campur 8. Baru kita faham. Baru nampak. Kan? Apa soalan dia? Tengok soalan dia minta apa. Okey, soalan dia minta lakarkan graf. Lakarkan graf. Seterusnya nyatakan julat nilai X yang sepadan. Julat nilai X yang sepadan apabila Fx lebih besar pada kosong. Kan? Fx lebih besar pada kosong. Bila dia kata nak julat nilai X yang sepadan apabila Fx lebih besar pada kosong, first kali kita tengok graf kita ni, kan? Dah dapat macam ni, kita akan dapat titik minimum maksimum. Yang pertama. Kan? Tapi bila dia nak julat nilai X yang sepadan, kita tak payah pun tak apa. Bila dia nak, contoh soalan nak apa? Julat nilai X. Yang sepadan apabila Fx lebih besar pada kosong. Nampak dia nak yang ni. Ini ketaksamaan kuadratik. Ketaksamaan kuadratik. Jadi kita kena lakar graf dulu. Saya lakar graf dulu kan. Okey, nak lakar graf, kita kena dapatkan apa? Kalau melibatkan ketaksamaan kuadratik, kita kena ada 4 perkara. Dia lain sikit kan. Ketaksamaan 4 perkara. Kalau dia nak julat nilai X, dia ada 4 perkara. Yang pertama, kita kena ada titik. Yang ini titik apa ni? Graf masam, maksudnya titik maksimum. Yang pertama. Yang kedua, kita kena ada paksi simetri lah. Paksi simetri. Titik maksimum, paksi simetri samalah cerita dia. Kan? Kemudian nombor 3, bentuk graf. Bentuk nombor 4, pintasan. Pintasan Y, pintasan X. Dua-dua sekali. Sekarang kita tengok macam mana nak buat. Langkah pertama daripada sini apa kita dapat? Daripada sini kita akan dapat titik dia. Titik dia maksudnya siapa? Paksi simetri dia 4, 8. Titik apa? Graf kita, bentuk graf kita masam. Jadi titik ni adalah maksimum. Kalau soalan tanya apa pun boleh jawab lah. Kalau faham. Okey. Kemudian apa? Paksi simetri. Paksi simetri 4. Settle. Ni settle, ni settle. Bentuk dah settle. Pintasan. Okey. Pintasan Y, X kosong. Pintasan Y, X kosong. C
C adalah pintasan Y. X kosong. Berlaku apabila X sama dengan kosong, jadi Y kita sama dengan kosong. Bila sini kosong boleh congak. Kosong, sini akan dapat berapa? 16 negatif 32 campur 8 negatif 24. Betul ke ni? Negatif 24. Okey? 2. Cuba kamu kira kejap. Tengok. Boleh eh? Okey, nak bagi senang kita expand kejap. X kuasa 2 tolak 8X campur 16 campur 8 negatif 2X kuasa 2 campur 16X tolak 32 campur 8 negatif 2X kuasa 2 campur 16X tolak 24. Betul. Pintasan Y dia negatif 24. Pintasan X ambil kalkulator faktor. Berapa dapat faktor? Tolong saya tak ada kalkulator, kamu tolong faktor kejap ni. Faktorkan. Berapa dapat? X sama dengan 2, X sama dengan 6. Berapa? X sama dengan 2 2, dari 1 X sama dengan 6. X sama dengan 6. Okey, cantik. Itu dia punya pintasan. Kita boleh lakarkan graf lah. Nak lakar graf, mula-mula buat apa? Bentuk. Bentuk kan. Lepas bentuk, titik maksimum. Berapa titik maksimum? 4 dengan 8. Ini cara dia. Okey. Lepas kita buat 4, 8, kita akan buat pintasan Y dengan kosong kat mana? Okey. Pintasan Y kita negatif 24 bawah. Kosong kat mana? Bawah 4. Jadi kosong lebih kurang kat sini. Kan? Pintasan Y dia kat sini. Dapat dah graf dia? Siap graf dia macam tu je. Kan? Kosong kat situ, pintasan Y kat sini. Di sini adalah negatif 24. So nama dia lakar saja. Dekat pintasan dekat apa kosong apa kita buat? Dekat ini pintasan X. Pintasan X kita apa? 2 dan 6. 2, 4, 6. Cantik. Nampak? Yang ni ia perlu lakar. Betul lah tulis. X, Fx. Kamu tengok macam mana saya lakar. Saya tak letak point dulu, saya buat bentuk dulu. Betul saya boleh tengok kat mana point dia. Okey? Ini bila dah lakar graf, mana julat kita apabila Fx lebih besar pada kosong? Fx lebih besar kosong, julat kita kat sini. Yang ini Fx lebih besar pada kosong, sini dalam ni. Ini maksudnya Fx kita lebih besar pada kosong. Berlaku kat situ. Nampak? Fx lebih besar atau sama dengan kosong kat dalam ni. Jadi jawapan kita apa? Jawapan kita adalah X berada di antara 2 dan 6. Siap. Ini jawapan penuh 5 markah. Kan? Cuma nak pergi ke graf tu, dia perlu ada poin-poin tertentu ni. Kita perlu ada apa? Kita perlu ada titik bentuk graf. Lepas bentuk graf, titik minimum maksimum. Kemudian pintasan Y, pintasan X. Kadang-kadang pintasan X tak pakai. Tapi sebab soalan ni nak julat X, sebab tu saya cari pintasan X. Kalau soalan tu tak minta julat X, tak payah pintasan X. Tu dapat. Boleh? Okey. Pergi soalan nombor 3. Tapi nombor 3 saya bukan nombor 3, nombor 6. Ni sudah ke? Saya padam ni. Ada soalan ke siapa? Syafiqah ke? Siapa? Syafiqah, Sabrina. Oh, Balkis tak ada ini. Okey. Dah Tak ada cikgu. Dah. Okey. Dah.
Okey, soalan seterusnya nombor 6 kat sini. Soalan dia selesaikan 4x campur y campur 8 sama dengan x kuasa 2 campur x tolak y sama dengan 2. Saya dengar macam azan, betul ke? Rumah saya memang tengah azan. Oh ya, nampak. Kita berhenti kejap Ya, alhamdulillah kita sambung Kita buat soalan serentak ni macam mana nak selesaikan. Yang pertama kalau kamu nampak soalan macam ni, dia ada dua sama dengan kat situ kan. Jadi apa kamu buat? Antara tiga-tiga kalau disusun macam ni, kamu kena tengok antara tiga-tiga yang paling lemah sekali kuasa dia. Yang lemah sekali kuasa maksudnya siapa? Ni, langsung tak ada kuasa, nampak? Dua ni langsung tak ada kuasa. Bila dia langsung tak ada kuasa, maksudnya dua-dua orang ni akan bully dia. Semua attack kat dia. Gitu. Nampak? Kan? Jadi apa akan dapat? Kita akan dapat yang pertama, sini 4x tambah y tambah 8 sama dengan 2. Ini. Yang ke satu kita akan dapat x kuasa 2 tambah x tolak y sama dengan 2. Dapat dua persamaan macam ni. Kan? Daripada dua persamaan, kemudian kita tengok lagi. Antara ni dengan ni, siapa yang lemah kuasanya? Nampak? Jadi kita tengok, oh ni lemah. Sebab apa? Ni ada kuasa 2, ni tak ada. Ni lemah kuasanya. Bila lemah kuasa 2, kuasanya kita tengok ada dua orang, ada x, ada y. Bila kita nak pilih yang mana satu, nak pilih x ke nak pilih y, kita tengok orang sebelah tanya. Dia kena berkomunikasi ni. Kan? Dia tanya, okey, y ke x? Dia ni kata ambil y lah kan. Seorang je, x dua orang. Dia kata. Kan? Jadi kat sini kita kena pilih y. Kita pun keluarkan y. Y sama dengan negatif 4x 2 tolak 8 negatif 6. Macam tu. Sebab ambil y ni bawa masuk ke sini. Jadilah x kuasa 2 campur x tolak. Masuklah y kat situ. Negatif 4x tolak 6. Gantikan saja sama dengan 2. Yang tinggal adalah apa? Kuadratik. Persoalan kuadratik satu unknown je kan. Dia kena buat apa? General form. Apa general form? Samakan dengan kosong. X kuasa 2 campur X. Expand campur 4X ini. Campur 6 tolak 2 sama dengan kosong. Okay. X kuasa 2 campur 5X campur 4 sama dengan kosong. Yang ni dah boleh faktor. Kan? X sama dengan. Kamu kena buat kurungan ni sebab soalan ni markah dia banyak. 5. Dia kena cukup step dia. Okey, ambil kalkulator. Yang ini X ni senang. Saya boleh buat sendiri je. 4, 1 dan 4. Jadi X negatif 1, X negatif 4 kat sini. Okey. Boleh dapat jawapan ni, baru dapatkan Y pula. Bila X negatif 1, berapa Y dia bawah tu? Y sama dengan negatif 4. Masukkan negatif 1 tolak 6. Dapat jawapan kita kat sini 4 tolak 6 negatif 2. Untuk ini pula. Y sama dengan negatif 4. Masukkan negatif 4 tolak 6. Sama dengan 10. Siaplah semua sekali. Persamaan serentak kita. 5 markah. Ni senang. Tapi kena tahu trik dia lah. Kalau tak tahu trik dia, terbalik apa. Pergi letak X pula masuk. Alah kacau. Ada bracket. Ada kuasa 2 lagi. Ada 2 kali masuk. Kena pandai pilih. Yang penting mula-mula starting tu. Nampak 3 orang, jangan jam. Relax. Bila dapat 3 orang, tengok betul-betul. Siapa antara 3-3 ni yang paling lemah, attack dia kalau. Macam ni. Kalau yang terpisah 3 orang tu cerita lain. Itu yang melibatkan 3 unknown. Ini 2 unknown saja. Boleh faham? Okey. Ya. Boleh Okey. Kita masuk soalan seterusnya. Nombor 13 pula. Saya target boleh cover malam ni semua ni. Sebab apa? Saya tak tahu exam kamu tiba-tiba macam mana.
Tiba-tiba masuk. Cantik lah. Dah. Okey. Padam Wih, berabuk. Selalu pakai whiteboard dekat dinding. Hari ni pakai dekat meja. Saya boleh tampal. Senang ni. Buat senang. Tulis pun sedap sikit. Ada macam tema canai pun ada. Tengok soalan seterusnya. Melibatkan apa? Ni ada cert ni. Okey. Jom kita buat. Saya tulis Nombor 13. 13 tak ada. Hilang. Nombor 13. Soalan dia A. Jika cert 6X. Cert 6X kat luar. Jom. Masa kita tulis bagi cantik sikit. Sama dengan cert 5X. Tambah dengan cert 5. Saya tulis jauh-jauh sikit. Ni dua-dua ni. Kalau dekat-dekat ni takut 6 ni X masuk dalam. Kacau X masuk dalam. Cerita lain jadi dia. Cari nilai X. Dan beri jawapan dalam bentuk. Dia nak dalam bentuk P campur cert Q. Okey. Macam mana kita nak buat benda ni? Yang ni tak ada masalah ni. Ni cert ni okey. Ni okey dah. Nampak? Ni Muhammad ni. Kan? Jadi dia nak X. Jadi dalam algebra pertama, bila kamu dapat soalan macam ni, bila kamu nampak soalan melibatkan algebra, dia maksudnya kita nak cari nilai X, kumpulkan X dulu. Kumpulkan X. Jadi kat sini dia akan jadi cert 6X tolak dengan cert 5X sama dengan cert 5. Ini algebra basic. Okey? Yang ni macam mana nak buat? Yang ni kita boleh faktorkan X keluar. Yang tinggal apa? Cert 6 tolak dengan cert 5. Gitu. Okey? Sekarang kita dah boleh tinggalkan X saja. Dapat jawapan kita cert 5 per dengan cert 6 tolak cert 5. Yang ni gunalah kemahiran dalam cert. Iaitu apa? Conjugate. 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 Jadi bracket, 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 bracket. Ni seorang-seorang tak payah. Kan? Masukkan conjugate dia. Kalau tolak, conjugate dia tambah. Okey? Ni. Gitu jadi dia kan. Yang ni sebab tolak seorang tambah seorang, kita dah boleh guna formula yang melibatkan apa? A tambah B. A tolak B. Dia akan jadi A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Formula ni penting. Yang ni dia akan jadi apa? Atas jangan usik, biar je. Cert 5 kurungan dulu. Cert 6 campur cert 5. Ni bawah akan jadi apa? 6 tolak 5. 6 tolak 5 maksudnya 1. 1 tak payah tulis lah. Habis. Kan? 6 tolak 5 habis. Tinggal yang ni je. Expand masuk. Sebab nak macam ni. Expand masuk. Okay. Bila kita expand masuk, kita akan dapat cert 30. Cert 30. Sini campur dengan cert 5. Jumpa dengan cert 5 akan dapat 5. Jadi siaplah cerita kita. Cuma tengok dalam ni. Ni kena ingat Dalam ni, dalam cert ni dia mesti kalau boleh kamu kena jadikan dia apa? Kita panggil dia nombor perdana. Kan? Tapi nak buat macam mana? CP berapa? Kita tengok. 30 dengan nombor kuasa 2 sempurna. Ada tak perkaitan 30 dengan nombor kuasa 2 sempurna? Ada tak? 30 dengan 4, 30 bagi 4 boleh? Tak boleh dapat point. 30 bagi 4 tak boleh. 30 bagi 25 tak boleh. 30 bagi tak boleh. Kan? Cukuplah. Inilah jawapan dia pun dah cukup lah. Sebab dia nak dalam bentuk P campur cert Q. Okey, ini tak boleh pecah. Tak boleh pecah dah. Jangan pecah dah.
Pecah jadi cerita lain nanti. Dan pecah dapat di atas balik. Tak habis cerita dia nanti. Okey? Cukup. Boleh faham? 2 markah je ni. Ni 2 markah, tak banyak mana pun. 2 markah. Boleh Okey. Baik, saya padam Okey. Pergi tengok B pula. Apa soalan B? Soalan B, 13B, dia melibatkan diberi log 8P. Tolak log 2P. Sama dengan kosong. Ini 3 markah ni lagi senang. Nampak? Kalau ada kosong, ada tolak, pindahkan saja ke sebelah. Dia akan jadi log 8P sama dengan log 2P. Nampak? 2 dengan 8 ada perkaitan. Kan? 2 dengan 8 ada perkaitan. 2Q, cikgu. Saya huruf Q. Ni Q Ha. Nanti dapat nilai P pula. Dia nak express P kan. Okey. Ni ada kaitan sebab apa? 2 kuasa 3 sama dengan 8. Nampak? Jadi apa saya boleh buat? Saya boleh letak kuasa 3 kat sini. Bila saya letak kuasa 3 kat sini, sini pun kuasa 3. Itu sistem dalam log. Kita boleh tambah. Tapi kita boleh tambah kuasa. Jadi dia akan jadi apa? Sama dengan log 8 Q kuasa 3. Sini log 8 P. Jadi log 8 dengan log 8 mati. Jawapan kita oleh sebab itu P sama dengan Q kuasa 3. Siap. Boleh? Okey. Tengok. Saya boleh buat C tu dah. Tengok C. C pula dia bagi selesaikan persamaan. Selesaikan 3 2x tambah 1 campur 2 kuasa x sama dengan 56. Okey. Bila dia selesaikan, maksudnya dia nak x. X berapa? Jadi kamu nampak macam ni, langkah pertama pecahkan dia orang ni. Pecahkan dia orang ni jadi macam ni, pecah. 3, 2x, 2 kuasa 1. Nampak? Ini pecah dua orang ni jadi macam ni. Okey. Campur dengan 2x sama dengan 56. Dan kita akan nampak terus 2x dengan 2x sama. Jadi kita boleh faktor. Nak tulis 2x, kenapa 3 pula? 2x. Faktor 2x. Yang tinggal apa? 3 darab 2, 6. Campur ni, tak ada orang maksudnya apa? 1. Dapat jawapan kita 56. Okey. Jadi 2x sama dengan 56 bahagi dengan 7. Ni 6/7 bawa sebelah. Dia akan dapat 8. Dah siap jawapan kita. 2x sama dengan 2 kuasa 3 potong, oleh sebab itu x sama dengan 3. Siap. Soalan log ni senang. Markah dia 8. Best kat markah. Boleh? Okey. Teruskan Okey, cikgu. Okey. Baik. Ni adik-adik kita ni. Boleh ikut ke Syafiqah, Sabrina? 2 orang ada. Cikgu yang sebelah tu cikgu tulis 2 ke X? Yang ni. Ni 2 kuasa X. Ni, bawa ke sini. 2 kuasa X. Ni saya buat macam ni Syafiqah, saya tulis mula Ini saya bawa ni. Ini 2 kuasa X sama dengan 2 kuasa 3.
8. Lepas tu saya potong. Sebab tu nampak macam X kot. Saya potong. 2 dengan 2 Oh, tu okey. potong. Tinggal X sama dengan 3. Boleh Okey. Okey. Kita pergi soalan nombor 15. Kan? Boleh tengok. Kurang? Cari julat nilai K jika persamaan kuadratik tidak mempunyai punca nyata. Cantik. Yang ini apa? Idea kita. B kuasa 2 tolak 4AC lebih kecil pada kosong. Tidak mempunyai punca-punca nyata. Okey. Persamaan dia bagi adalah X kuasa 2 campur KX campur 2K tolak 3 sama dengan kosong. Jadi kesimpulan kita kat sini, kita akan dapat A sama dengan 1, B sama dengan K dan C sama dengan 2K tolak 3. Okey, sebab soalan tu bagi tahu apa? Tidak mempunyai punca nyata. Tidak mempunyai punca. Kan? Maksudnya apa? B kuasa 2 tolak 4AC lebih kecil daripada kosong. Sebab tu soalan dia cari julat. Masukkan B kita. B kuasa 2 congak terus. K kuasa 2. 4. A kita 1 tak payah tulis. Terus dekat C. 2K tolak 3. Okey, yang ni dia akan jadi kuadratik. Kita akan expand 8K campur 12. Okey, yang ni kamu kena ambil kalkulator, kamu kena fakturkan letak 2 tempat. Okey, Ishraq. 12, 8, 26, betul? Cikgu 26. 26 Jadi 2 dan 6. Faktor dia Tak payah tunjuk pun faktor. Faktor je. Kemudian tengok depan ni. Depan ni maksudnya untuk dapatkan apa? Shape, bentuk graf. K dia, A kita positif jadi senyum. Jangan tengok yang atas ni, jangan tengok A ni tak jadi dia yang ni. Ni tak ada kaitan dah cerita dua orang. Okay, ni senyum. Ni graf kita senyum. Situ. Kemudian tengok yang ni simbol ni. Simbol ni maksudnya kita nak loret mana. Lebih kecil pada kosong maksudnya apa? Lebih kecil maksudnya bawah. Loret bawah. Ni. Jawapan kita berada di tengah-tengah iaitu K. Jangan letak X pula. Soalan dah cari K. Nak pergi buat X habis cerita dia. X ni simbol dia. Tengah-tengah berada di antara 2 dan 6. Macam tu. Okey. Markah dia tak banyak. 3 je. Cukuplah. Kan? Boleh? Ingat dah? Ni kita ulang kaji ni maksudnya nak ingat semula. Kod terlupa. Kalau tak lupa, bagus. Kalau terlupa, kena ambil berat. Oh, lupa dah ni. Kena tengok balik. Mana tahu exam masuk. Macam tu. Okey. Kita pergi dekat B soalan B boleh? Okey. Boleh. Soalan B kita tengok sekejap sekali imbas lah. B tengok. Soalan B dia kata diberi persamaan dia Px kuasa 2 campur Px campur 3Q sama dengan 1 campur 2X. Has root. Oh ni, mempunyai punca 1/P dan Q. Dia punya punca. Okey? Kita rate. Cari nilai P dan Q. Seterusnya bentukkan persoalan kuadratik yang punya punca P dan negatif 2Q. Okey. Mula-mula dia cari nilai P dan Q. Okey? Jadi formula apa?
Sebelum kita buat formula, tengok persamaan dulu. Dah kuadratik belum? Dah bentuk persamaan am belum? Belum, bentukkan dulu. Ini akan jadi Px kuasa 2 campur Px. Ini ada panggil. Tolak 2x campur 3q tolak 1 sama dengan 0. Jadi yang ini dah okey. Kalau nak buat bagi cantik pun tak apa. Tak nak pun tak apa kat sini. Campur. Saya buat bagi sebab x saya keluarkan. P tolak 2 campur 3Q tolak 1 sama 0. Jadi kesimpulan kita kat situ. A sama dengan P. B sama dengan P tolak 2. Kemudian C adalah 3Q tolak 1. Boleh sampai kat sini. Kita akan guna apa? Formula favorite saya iaitu SOR bar. Bar negatif por char. SOR maksudnya apa? Hasil tambah. Hasil tambah punca. Hasil darab punca. Okey. Kamu boleh pilihlah bahasa, tak kisahlah kan. Jadi hasil tambah punca. Mana punca tu punca? Jadi 1 per P campur dengan Q. Sama dengan negatif B. Negatif P tolak 2 per dengan P. Tulis je. Hasil darab punca 1 per P darab dengan Q sama dengan C. 3Q tolak 1 per dengan P. Okey. Jadi kita kena buat persamaan serentak. Saya akan label dulu bawah. Saya label dulu ni. Label maksudnya saya akan pecahan tak mau. Darab semua dengan P. Bila darab semua dengan P, kita akan dapat kat sini 1 campur dengan Q sama dengan negatif P campur 2. Ini yang tinggal. Okey, yang ini darab semua dengan P. Yang tinggal adalah apa? Q sama dengan 3Q tolak 1. Jadi mana kita selesai dulu yang ni? Soal ni tinggal Q je. Ni ada Q dengan P. Jadi 3Q saya bawa ke sini. Negatif 2Q. 1 tolak 3. Negatif dengan negatif matikan. Jadi Q dapat 1 per 2. Okey. Dapat Q bawa sini. Dia akan dapat 1 campur 1 per 2 sama dengan negatif P campur 2. Negatif P pindah sebelah. P dapat 2 tolak dengan 1/2. 1 per 2. Sama ke? Betul Ishraq? Jom tengok. Cikgu, yang hasil tambah punca tu cikgu pergi darabkan yang semua dengan P Oh ya, saya salah lah. Betul. Kalau dia darabkan semua dengan P nanti PQ sama dengan negatif. PQ. Betul? Sini. Patut saya tengok macam kenapa jawapan dia sama Betulkan balik. Mana? Padahal yang ni salah. Darab semua dengan P maksudnya kita akan dapat 1 campur PQ. Betul? Syak? Sama dengan negatif P campur 2. Baru betul. Okey? Jadi kita masukkan Q ada kat sini baru masuk. Tu jadi pelik tadi kan? Yang ni kita akan dapat kat sini. Saya ambil P Q 1 per 2 sama dengan negatif P campur 1 ni saya bawa ke sana. Bagi senang kira. 1. Jadi 1 per 2 P campur P. 1 per 2 P campur P akan jadi 3 per 2 P. Baru dapat P sama dengan 2 per 3. Baru cantik. Boleh?
Boleh cikgu. Okey. Adik-adik kita boleh Sorry saya silap tak perasan Okey. Untuk C senang je saya buat kata ni je C. C sikit je. C sebab tu markah dia 2 je. C dia kata bentukkan persamaan kuadratik dengan punca P dan juga negatif 2Q. Dia jadi senang sebab kita dah ada P dan Q. Okay. Jadi P kita adalah 2/3. Manakala Q kita adalah negatif 1/2. Jadi sini akan jadi negatif 2 kali 1/2. Jadi punca kita adalah X. X sama dengan 2/3 dan X sama dengan negatif 1. Selesai kan ni? Jadi kita dah boleh buat kurungan. Kawan dah buat bentuk kurungan ni. Kan? Ni sama dengan kosong. Tak nampak pula sama dengan kosong. Sini akan jadi 3X tolak 2 X tambah 1. Kamu kembangkan saja dapatlah jawapan kita berapa? 3X kuasa 2. 3 tolak 2 dapat tambah X tolak 2 sama dengan kosong. Siap jawapannya. Okey? Expand saja. Banyak je kosong kat sini kan. Cikgu. Ya. Ni sebenarnya cikgu letak whiteboard cikgu atas meja. Saya letak whiteboard. Senang. Oh. Susah aku pakai marker pen saya tu. Aduh, pakai kertas ni. Kertas ni kadang-kadang dia tak nampak sangat kan. Yang ni clear sikit kan. Aku pakai whiteboard. Cikgu clear. Tambah-tambah dengan kamera baru. Ya. Syafika. Yang bawah son tu kan cikgu, tak boleh ke yang P tu bawa pergi sebelah, lepas tu Q tu pun bawa pergi sebelah? Mana? Ni. Yang bawah son. Ni. P ni bawa sebelah, ni bawa sebelah. Q bawa sebelah. Q bawa sebelah. Kejap. So dia jadi macam 1/P darab P, negatif P tambah 2 tolak Q. Boleh ke jadi macam tu? Yang tu. Okey. Yang ni dia tak boleh pergi macam tu. Sebab kalau nak pergi macam tu, kan? Dia kena pergi seorang-seorang. Tambah tolak dia kena pergi seorang-seorang. Kan? Kalau tambah tolak dia akan dapat benda sama. Ni kena pergi seorang dulu. Kalau kamu nak pergi Q dulu, P tak boleh pergi serentak. Tambah tolak tak boleh berlaku macam tu. Tu bahaya tambah tolak lah. Okay? Cuma kalau kamu boleh pecah contoh macam ni kan. Dia ada satu cara lagi contoh macam ni. Ni 1/P campur Q sama dengan ni boleh pecah ni. Negatif P/P campur 2/Q. Dia pecah semua. Nampak? Ni saya pecah semua. Okey, ni dapat negatif 1 P/P ni. Negatif 1. Okey, yang ni kita boleh dah kumpulkan juga, tapi masalah dia sama. Yang ini 2/P Q pula di sini kan. Tapi tak selesai masalah dia. Sebab persamaan tu tetap ada pecahan. Persamaan sebenarnya susah bila kita ada pecahan. Kalau tak ada pecahan, dia senang kita nak kira. Sebab tu apa pun saya buat, saya nampak persamaan. Kalau ada pecahan, kita akan cuba hilangkan pecahan dulu. Kalau macam ni sama tak? Hilang pecahan. Last kamu kena darab juga dengan P. Dia akan jadi 1 campur PQ sama dengan negatif P campur 2. Sama cerita dia kat sini balik. Nampak. Boleh Buka? Jadi dalam persamaan sebenarnya, dia ada sistem yang kita panggil dia sistem yang hampir kebanyakan kalau kita guna cara dia, kita boleh dapat jawapan untuk persamaan lah kan. Iaitu kita akan buang dulu fraction, bracket, kemudian kita simplify, kita akan dapat answer. Ini sistem ni selalu kita guna.
fraction, bracket, simplify, answer. Maksudnya kalau ada persamaan, kita tengok ada pecahan, kita selesai pecahan dulu. Kalau lepas pecahan, kalau ada kurungan, kita kembangkan kurungan. Simplify ni maksudnya ikut soalan. Kalau soalan nak ungkapkan, kita akan susun. Kalau nak cari X, nak selesaikan, kita akan X letak belah kiri, nombor belah kanan macam tu. InsyaAllah akan dapat jawapan. Ini kita selalu guna benda ni. Kan? Hampir 80% persamaan akan guna benda ni. Bukan semua. Ada yang tak boleh guna juga. Kita tengok keadaan. Tapi hampir semua boleh pakai ni. Okay? Dia akan memudahkan kerja kemudian. Kadang-kadang mungkin masa buat ni, dia dah lompat pergi sini, lompat sini macam tu lah. Okay? Boleh Syafiqah? Okay. Boleh. Jom kita tengok soalan seterusnya. Dia dah kembali kepada fungsi semula. Tengok fungsi semula. Kena adjust ni, kena tulis kat sini dulu. Nombor 1 kita kat sini. Dia balik nombor 1. Nampak? Sini nombor 1. Okay, dia ada bagi satu gambar kat sini. Saya akan lukis semula gambar tu lebih kurang. Bulat. 1, 2, 3 telur kat situ. Ada satu garisan. Terus. Sini titik. 3 titik. Sini X. 2X campur 1. 4X tolak 7. Sini P. Q. R. Yang ini F. Yang ini G. Yang ini soalan ni simple tapi kadang-kadang ramai pelajar keliru soalan ni. Jadi apa soalan dia? Dia minta kali pertama, dia minta A. Nombor 1, dia minta F negatif 1X. Okay. Yang ini, kalau kau tengok, yang ni saya pernah cerita. Ini namanya songsang. Songsang maksudnya apa? Dalam bahasa Inggeris kita panggil dia inverse. Inverse dia lebih kurang reverse. Jadi F kena reverse. F kena reverse. Okay. Macam mana nak buat? Kita kena buat fx dulu. Mana fx? Tengok. Fx ni. Jadi fx sama dengan 2x campur 1. Mana marker saya tadi? Tebal sangat marker ni. Okay. Jadi apa f songsang? F songsang adalah kita boleh congak. Dapat apa? X tolak 1 darab tukar jadi bahagi 2. Siap. Markah 1 je tau. 1 markah je ni. Kamu tulis ni terus dapat terus. Itu songsang. Okay. Nombor 2. Dia minta apa nombor 2? Nombor 2 soalan minta GX. Yang ni yang susah. Okay. Yang ni susah sikit. Kenapa susah? Sebab ramai salah buat benda ni. Kenapa? Tengok. Dia minta GX. Yang kita ada apa? Kita tak ada GX. G dengan X jauh. G sini, X sini jauh. Yang ini siapa? Ini adalah G 2X tambah 1. Bukan GX. G 2X tambah 1. Dia lain. Okay? Jadi macam mana nak cari GX? Yang kita ada kat atas ni, yang melibatkan X adalah GFX. GFX. Tengok, yang kita ada apa? GFX. Sama dengan siapa? 4X tolak 7. Ni siapa? Ini siapa? Ini FX. Jangan silap. Ni FX. Jangan salah ambil. FX ni FX. Ni GFX kita ada. Nampak? Jadi macam mana nak cari G? G biasanya kita akan cari, kita guna sistem GX. Kita akan dapatkan daripada GF. Okay. Macam mana dapat GF? Ni G ni ada F. Kita kena matikan F. Cara nak matikan F, kita kena darabkan dengan dia punya songsang. Ini kita panggil dah jadi fungsi gubahan. F songsang masuk dalam GF. F songsang masuk dalam GF. Jadi siapa nak kena buka? GF kena buka. 4 buka tolak 7.
Siapa nak masuk? F songsang sebelah ni. Masuk. Dia akan masuk X tolak 1 per 2. Nampak pecahan? 4 dengan 2 boleh potong. Yang tinggal apa? 2, expand masuk. 2X tolak 2 tolak 7. Dapat jawapan kita 2X tolak 9. Untuk siapa? GX. Yang ni kebat dia. Ramai yang salah ni yang ni. Jaga-jaga. Okey? Sebab tu yang ini 1 markah, ni 2 markah. 1, 2 markah. Markah penuh dia 3. Kena hati-hati Okey? Kena ingat ni. Okey, boleh faham? Cikgu. Ya. Yang kita kan cikgu nak baca yang benda macam ni macam mana cikgu? Fungsi dia kita nak baca macam mana? Yang mana? Kita nak Dia baca kanan ke kiri. Fungsi kita baca kanan ke kiri. Jadi kat sini Fx. Fx sama dengan ni. Macam tu. Contoh saya baca Fx sama dengan ni. Jadi Fx sama dengan 2x campur 1. Okey. G 2x plus 1. G 2x plus 1 equal to 4x minus 7. Macam tu cara baca dia. G macam tu. Ini objek, ini image mula-mula tadi. Dalam ni apa? Objek. Belah sini image. Okey? Lepas tu baru bila ada 2 dia jadi apa? Gubahan. Fungsi gubahan, composite function. Kalau kita baca kanan dulu GFX. Cara baca. GFX sama dengan daripada mana tadi? GFX ni. Tu cara baca dia. Boleh, Syak? Boleh cikgu. Okey. Fika, boleh? Sabrina sengap je. Boleh follow Sabrina? Boleh. Boleh. Kita masuk terus B B. Fungsi ni penting sebab apa? Dalam exam kamu nanti, fungsi ni soalan mula-mula. Selalunya. Kalau dia letak mula-mula kena dia buat. Kalau dia tak mula-mula, kau pergi cari jugalah. Kan? Sebab fungsi, kita buat fungsi dulu. Dia pembuka bicara. Kalau fungsi dapat jawab, seronok sikit buat exam. Jadi Fx sama dengan modulus X tambah 3. Ini ada modulus. Okey. Soalan dia nombor 1. Dia minta image bagi negatif 4. Image bagi negatif 4. Tadi soalan mula-mula tadi. Image bagi negatif 4 maksudnya yang ini siapa? Ni objek. Kalau dia minta image, dia kena bagi objek. Siapa objek kita? Objek kita adalah X. Masuk je lah. Jadi F negatif 4 sama dengan negatif 4 campur 3. Dapat jawapan negatif 1 sebab dia modulus 1. Okey. Nombor 2. Nilai-nilai yang mungkin apabila image ni ialah 2. Image pula 2. Siapa image? Image adalah Fx. Ini maksud image ni adalah 2. Satu. Jadi kita kena gantikan sini lah. Tapi kita tak gantikan sebelah kiri. Susah nak buat, kita ganti belah kanan. Saya tulis ni, kita ganti belah kanan. Contoh, Fx ni saya gantikan dengan ni. Nampak? Sini dia akan ganti X tambah 3 macam tu. Ni kamu kena ingat. Bila kita nak dapatkan X, kita kena buka modulus. Bila kita buka modulus, sebelah kanan ni akan kena efek dia. Sebab tiang ni akan dicampak ke sebelah. Jadi seorang akan dapat X tambah 3, seorang akan dapat positif, seorang lagi akan dapat negatif. Yang efeknya tiang ni buka campak sebelah. Jadi seorang akan dapat positif, tiang satu lagi tiang negatif. Jangan tanya saya, cikgu yang mana tiang negatif positif, saya pun tak tahu. Tapi saya tahu ada 2 tiang. Macam tu. Selesaikanlah.
Dapatlah X sama dengan negatif 1 dan X sama dengan negatif 5. Siap soalan dia. Dia tanya nilai-nilai X. Dapat. Sebab markah dia sonok sebab apa? Markah dia boleh tahan markah dia sekarang ni. 6, markah 6 ni. Kan? Bukan B saja 6, B 3. Satu soalan. Satu soalan lengkap 6 markah. Okey, kita teruskan Target sempat habis ni. Saya terlajak ni, saya kena draw line supaya tak terlajak. Okey. Nombor 2. Cuba nombor 2. Ni nombor 2. Fungsi kuadratik diberi sebagai fx sama dengan x tambah 2, x tambah 3. Okey, ungkapkan fungsi kuadratik dalam bentuk vertex. Vertex yang mana? Yang tadi, vertex x sama dengan a, x campur p kuasa 2 campur q. Ini bentuk vertex. Okey, yang bestnya dia kata ungkapkan, dia tak bagi tahu cara apa. Kita boleh guna suka hati kita. Yang susah dia kata apa? Ungkapkan fungsi kuadratik itu dalam bentuk vertex dengan menggunakan penyempurnaan kuasa 2. Kena guna penyempurnaan kuasa 2. Ini tak bagi tahu suka hati kita. Kita boleh pakai. Macam cara Okey. Jom kita buat bentuk vertex. Kita dapat bentuk vertex, langkah pertama apa kita buat? Kita kembang dululah. Bentuk arm dulu iaitu x kuasa 2 campur 5x darab 6. Okey, jadi kat sini saya akan gunakan teknik formula. Teknik formula kita akan dapatkan dulu paksi simetri. X sama dengan negatif B per 2A. Ini formula. Okey, lepas tu kita akan masukkan X ke dalam Fx. Untuk mendapatkan nilai bagi Q pula. Sebab paksi simetri ni akan memberikan nilai bagi P. Nak dapat Q ni kena masuk dapat Q. Okey. First kali saya akan buat apa? Cari X dulu. X sama dengan negatif B. Berapa B kita? 5 per dengan 2A. A 1. Jadi macam tu je. Okey. X dah dapat. Ini kita panggil paksi simetri. Paksi simetri masuk sini nanti. Okey, yang ini masuk dalam Fx. Sekarang kita kena cari F negatif 5 per 2. Sama dengan berapa? Ambil kalkulator, kita boleh kira lah. Ambil kalkulator. Kita akan dapat kat sini negatif 5 per 2 kuasa 2 campur 5 kali negatif 5 per 2 campur 6. Ambil kalkulator, berapa dapat? Syiraq, dapat? Tolong Syiraq, berapa dapat? Sekejap. Pakai equation pakai equation. Alamak, kalkulator saya. Macam mana pakai equation Pakai alpha x saja. Pakai alpha. Saya try tengok boleh. Sama je kot iPad ni sama. Pakai equation yang type lain ni. Type lain ni. Alpha x kuasa 2. Type je. Tambah 5x. Kemudian tambah 6. Lepas tu kamu tekan calculate. Tekan calculate dia tanya. X berapa? Dia bagi letak dia lah. Kita letak x kita negatif 5 per 2. Dapat jawapan kita. Tu. Okey. Betul ke? Saya pula dapat negatif 2. Unsupport version. Sama dengan dia tak support. Aduh, penat pakai kalkulator ni. iPad ni. Kena bayar. Berapa dapat? Negatif 2. Negatif 2. Okey. Negatif 2 kan. Jadi sekarang kita dah boleh isi dah. Siapa ni? Macam mana nak isi dia? Jawapan kita adalah Fx sama dengan A kita 1. Tak payahlah.
Terus. X negatif 5/2 masuk dalam kurungan, dia akan jadi positif 5/2. Yang ini adalah Q, letak belakang. Siap. Ini bentuk betek. Kena ingat formula ni. Ingat formula. Okey. Boleh? Nombor 2, dia minta cari pembeza layan dan tentukan jenis punca apabila fx sama dengan kosong. Apabila fx sama kosong, saya ambil yang ni. Fx sama dengan kosong. Jadi kita akan dapat x kuasa 2 campur 5x campur 6 sama kosong. Okey. Apa maksud ni? Apa pembeza layan ni? Pembeza layan ni dia sebenarnya dia pembeza layan. Dalam bahasa Inggeris dia discriminant. Discriminant. Discriminant ni maksudnya dia orang yang sangat-sangat diskriminasi. Dia suka membeza-bezakan orang. Nampak? Apa cara beza-bezakan? Dia bezakan orang tu macam mana dalam kuadratik. Dia kata, kau ada berapa punca? Aku ada 2. Aku ada 2 punca berbeza. Beza. Kau? Aku ada 2 punca sama. Yang ni, aku tak ada punca. Ini namanya pembeza layan, discriminant. Dia beza-beza orang. Apa cerita ni? B kuasa 2 tolak 4 AC lebih besar pada kosong. B kuasa 2 tolak 4 AC sama dengan kosong. B kuasa 2 tolak 4 AC sama dengan lebih kecil pada kosong. Itu namanya discriminant yang kita panggil pembeza layan. Dia layanan dia berbeza-beza. Okey, saya faham macam itulah cerita dia. Okey. Jadi sama benda ni. Dia tanya kita, cari pembeza layan. Kena cari apa? Kena carilah nilai ni. B kuasa 2 tolak 4 AC berapa? Jangan buat sama dengan sini. B kita 5 kuasa 2 tolak 4 A1 C6. Jadi kita akan dapat 25 tolak 24 dapat 1. Ini nak kita panggil dia pembeza layan kita. Ini jawapan untuk A. Nampak? Kemudian dia kata apa? Tentukan jenis punca. Kalau 1 maksudnya apa? Maksudnya B kuasa 2 tolak 4 AC kita lebih besar pada kosong. Dapat 1. Ini jawapan kita. Jenis punca apa jenis punca kita? 2 punca berbeza. Ini jawapan yang diterima dalam exam paling ringkas. Nak lagi cantik, 2 punca nyata berbeza. Cantik sikit. Okey, 1 markah untuk discriminant, untuk 1 markah untuk jenis punca. Ini formula dia. Yang dipanggil sebagai apa? Pembeza layan. Kamu tahu, cuma kadang-kadang nama tu kamu tak tahu. Nama dia. Macam ni lah. Kamu tahu tapi nama tak tahu. Bentuk apa? Vertex kita panggil. Okey? Anak-anak semua? Boleh? Boleh cikgu. Boleh Ni Syafika, Sabrina, okey? Okey, go. Okey, cikgu. Okey. Syafika saya memang target A+ dia. SPM nanti. Sebab dia belajar Amin, saya. cikgu. Dia belajar dengan saya daripada tahun lepas. Saya salah-salah kelas lagi Syafika. Saya ingat lagi. Saya belajar surba polisi. Dia dah belajar form 5 tau. Dia dah masuk masa dia form 3. Masa dia form 3. Form 3 kan? Betul tak? Masa tu.
Form 3 bulan 12. Masa tu kamu Form 3, dia dah semangat nak ambil MAT, dia masuk kelas Form 5. Tu saya Syafiqah, saya bagi tahu kamu, semangat macam tu, insya-Allah A+ kita target. Boleh. Kan? Amin. Insya-Allah. Nombor 6 Nombor 6, tunjukkan bahawa soalan dia, tunjukkan bahawa 3M tambah 4 campur 3M tolak 45. 3M tolak 2. Okey. Boleh dibahagi tepat dengan 11. Apa maksud boleh dibahagi tepat dengan 11? Maksudnya kita akan dapat satu nombor yang kita boleh bahagikan dengan 11. Okey? Yang biasanya macam mana nak dapat bagi 11? Kita akan dapat 11 duduk dalam kurungan ataupun adik-beradik 11 duduk dalam kurungan, maksudnya nombor ni boleh bahagi dengan 11. Itu tujuan kita. Okey? Jadi macam mana nak buat? Kalau kamu jumpa soalan macam ni, langkah pertama macam tadi. Nampak? Ni ramai-ramai ni, pecahkan dulu. Pecah. 3M. 3 kuasa 4. Nampak? Campur 3M. Okey, supaya 3M ni ada geng juga. Kadang kita tak ada geng, maksudnya 3 kuasa kosong. Tapi maksudnya apa? 1. Tak. Tolak 45. Biar yang usik dia. Yang ni yang kita pecahkan. 3M. 3 kuasa negatif 2. Macam tu. Nampak? Lepas tu nampak 3M, 3M, 3M. Kita boleh faktor kan? Yang tinggal 3 kuasa 4. Tulis je, tak payah tekan kalkulator lagi nanti. Campur 1 tolak 45. Ni 3 negatif 2. Biar macam tu je, tak apa. Ambil kalkulator. Baru tekan ni. Isyarat tolong. $81 campur 1, 82. 82. Tolak dengan berapa tu? Jadi 3 kuasa 4 campur 1 tolak 45 darab 3 kuasa negatif 2. 77. 77. Cantik. Kan? 77 adalah adik-beradik kepada 11. Nampak? Adik-beradik bila dah adik-beradik maksudnya oleh sebab dah siap lah. Maksudnya apa? Sebab benda ni bila dalam kurungan ni adalah 11 ataupun adik-beradiknya. Maksudnya kita dah buktikan bahawa yang ini boleh dibahagi tepat dengan 11. Okey? Nampak? Dia 3 markah tu je nak dapat. Nak dapat dalam kurungan ni je. Tak semestinya dapat 11. Adik-beradik dia pun boleh. Itu A. Okey, B. B, permudahkan. Ini lagi gangster tadi soalan kita dah buat. Permudahkan. Ini favourite sekarang ni. Sebab apa? Soalan ni baru tahun ni diperkenalkan. Ini ni gangster sikit lah. Ni. Tapi tadi kita dah buat. Nak permudahkan dia, kita guna apa? Conjugate. Kan? Bila kita guna conjugate, kurungan. Kurung, 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 kurung. Jangan lupa. Ada 4. Kan? Okey. Siapa conjugate dia? Jangan tengok atas bawah. Kan? 7 campur set 5. 7 campur set 5. Sebab pemudahkan maksudnya kita nak hilangkan set dekat bawah. Bukan dekat atas. Dekat bawah. Jadi kita akan dapat kat sini. Yang ini kita boleh expand. Bila kita expand kita akan jadi apa? Tengok. 7 kali 7. 49. 7 kali set 5. 5 set 5 kali 7. Set 5 kali dengan set 5. Per dengan bawah dia jadi A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Dia akan jadi apa? 49 tolak 5. Jadi kat atas apa yang dapat? Kat atas. Kat atas 49 campur 5. Apa campur 5? Berapa? 54 campur dengan 7. Dengan 7 boleh campur nampak? Ni 7 boleh campur. 14.
Set 5 per dengan 44. Okey, sekarang kita kecilkan. Macam mana kecilkan? Nampak kecilkan nombor-nombor dia. Kita boleh kecilkan. Semua ni CP2 nampak? Semua ni CP2 kita boleh kecilkan. Jadi kita akan dapat cerita kita akhirnya 54 akan jadi 27 campur dengan 14 akan jadi 7. Bawah akan jadi 22. Siap. Nampak? Tak nampak 22 Tulis. Tulis sini. Bahagi 2 semua. Okey? Markah dia pun 2 je. Tak banyak mana. Dah habis. Oi, banyak juga kita jawab hari ni. Alhamdulillah. Boleh faham maksud kena ingat, permudahkan maksudnya kita nak hilangkan set di bawah. Tak mau ada set kat bawah. Okey, boleh? Okey, macam mana? Ada soalan setakat ni? Tak ada. Tak ada Ni, adik-adik? Boleh ke? Sabrina, Spika? Boleh. Boleh Okey, kalau boleh kita habis takat ni. Okey. Jadi alhamdulillah tamat habis semua soalan yang kita target nak buat, saya sempat habiskan insya-Allah. Kamu boleh tengok-tengok semula. Try buat soalan tu video pun kita ada, saya record. Dia boleh tengok semula insya-Allah. Jadi kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa minggu depan dalam kelas matematik hari Isnin, EMAT hari Khamis insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu.